Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran bersama Cikgu Izrin. Tajuk kita pada hari ini ialah Perjuangan Kemerdekaan Negara. Unit 5, Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang. Terdapat 10 tokoh yang perlu dipelajari, iaitu Dul Said, Syarif Masahur, Rentak, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, Antenom, Yang Tuan Antah, Haji Abdul Rahman Limbong, Mat Saleh dan Tok Janggut. Dul Said menentang untuk mempertahankan Naning. Dul Said tidak mengaku Naning sebahagian Melaka, menentang pelaksanaan undang-undang British dan bayaran cukai. Dul Said enggan membayar cukai 1/10. Pada tahun 1831, Dul Said telah mengalahkan British. Dul Said mendapat bantuan daripada Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Pada tahun 1832, British mengalahkan Dul Said kerana sekutu Dul Said telah menolong British. Dul Said akhirnya menyerah diri, diberikan pencing, sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Rentab atau nama sebenar beliau ialah Libau Anak Ningkan, merupakan pemimpin orang Iban Nangas Kerang, Sarawak. Beliau telah menentang James Brooke kerana James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun dan menghapuskan penempatan mereka. Pada tahun 1853, Rentak berjaya serang kubu James Brooke di Nangas Kerang. James Brooke berbalas balik dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentak. Pada tahun 1854, James Brooke serang Sungai Lang. Rentak berundur ke hutan dan bina kubu di Bukit Saduk. Pada tahun 1861, James Brooke serang kubu Rentak. Akhirnya Rentak berundur ke Ulu Intabai. Syarif Masahur diberi nama Syarif Masahur bin Muhammad Al-Shahab dari Kampung Igan yang merupakan pembesar Sarike Sungai Rajang, Sarawak. Beliau menentang James Brooke kerana hilang kuasa sebagai pembesar Sarike. Pada tahun 1859, Syarif Masahur dengan Datuk Patenggi Abdul Gapur dan Pangeran Temenggung Hashim berpakat untuk mengusir keluarga Brooke. Syarif Masahur menyerang kubu Brooke di Sungai Rajang, Kanawik, namun digagalkan keluarga Brooke. Syarif Masahur kemudiannya dibuang negeri, manakala Datuk Patinggi Abdul Gapur ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Betawi. Datuk Maharaja Lela, nama penuhnya ialah Datuk Maharaja Lela Pandat Lam, yang merupakan orang besar berlapan Perak yang mentadbir Pasir Salak. Beliau menentang British kerana Residen British J.W.W. Bush campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adab resam Melayu. British juga mengenakan cukai yang membebankan rakyat. Residen British juga sombong, malah mengambil alih kuasa sultan dan pembesar. Pada Februari 1875, beliau membuat bantahan terhadap campur tangan British. September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju membunuh J.W.W. Bush. Pada November 1875, J.W.W. Bush dibunuh seputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan seputum ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Yang Tuan Antah, nama sebenarnya ialah Tunku Antah Raja Rading, yang merupakan anak Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Yang Tuan Antah menentang British kerana campur tangan urusan pentadbiran Sungai Ujong. British juga menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci sebagai wilayahnya. Yang Tuan Antah bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Pada tahun 1875, ada pertempuran yang berlaku di Paroi. Yang Tuan Antah berjaya menawan Paroi, namun diserang balas oleh British. Pada tahun 1876, Yang Tuan Antah berunding dengan British dan diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Datuk Bahaman, nama sebenar ialah Abdul Rahman bin Imam Noh, yang juga dikenali sebagai orang kaya Semantan. Menentang British kerana hilang hak kutip cukai dan gelaran pembesar.
Pada tahun 1891, beliau telah mengetuai serangan di Lubuk Terua. Pada tahun 1892, beliau berjaya mematahkan serangan di Semantan. Pada tahun 1894, beliau berjaya melawan Kuala Tembelin dan Jeram Ampai. Namun, pada tahun 1895, beliau terpaksa berundur ke Kelantan setelah British menawan Jeram Ampai. Mat Saleh, namanya ialah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu yang dilahirkan di Inanam, Sabah, berketurunan Bajau dan Suluk. Beliau menentang SBUB kerana tidak mengiktirafnya sebagai pemerintah sandakan. Beliau juga membantah peraturan baharu yang membebankan. Pada tahun 1897, beliau telah menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya. Mat Saleh juga bina kubu yang kukuh di Tambunan setelah kubu Ranau dimusnahkan. Pada tahun 1900, SBUB telah melancarkan serangan besar-besaran yang mana mengorbankan Mat Saleh. Perjuangannya pula telah diteruskan oleh Mat Sator. Antenam, nama sebenarnya ialah Ontaros Bembuyusan yang dilahirkan pada tahun 1873 di Silar Pinikit, Salangit, Hulu Sungai Tahur, Persiangan, Sabah. Beliau menentang SBUB kerana menjadikan orang Murut buruh pasaan dan menceroboh hutan yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. Sistem cukai dan larangan membuka tanah untuk pertanian telah membebankan rakyat. Pada tahun 1915, beliau menyerang SBUB menggunakan tombak, pedang dan sumpit di Persiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Antenam akhirnya serah diri untuk menyelamatkan keluarga dan orang Murut. Tok Janggut, nama sebenarnya ialah Haji Mat Hassan bin Munas yang dilahirkan pada 1853 di Kampung Jerang, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut menentang sistem penasihat British. Penduduk juga dipaksa terima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan. Pada tahun 1915, Tok Janggut melancarkan serangan di Pasir Putih. British menyerang balas kubu Tok Janggut di Kampung Dalam Pupuh. Tok Janggut akhirnya terkorban. Haji Abdul Rahman Limbong, nama sebenarnya ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid yang dilahirkan pada 1868. Beliau menentang British kerana undang-undang baharu seperti peraturan tanah membebankan rakyat. British juga mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya enggan membayar cukai. Pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam untuk membela petani di Kuala Telemong yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu. Pada tahun 1928, petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong menawan Balai Polis Kuala Berang. British menyerang balas. Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap atas tuduhan menghasut dan dibuang negeri ke Mekah. Tamat sudah tajuk kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.